tingkah laku, dari segi akhlak, makin ramai dah. Hijrah daripada perkara yang melawan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada perkara yang untuk menyahut, melaksanakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hijrah, juga hijrah keadaan. Dan inilah yang dituntut. Sebab apa? Sebab kita sentiasa berdoa dalam doa-doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, sudahkan kami dalam kesudahan yang baik. Mungkin kita nano ke, mungkin kita nakal ke, mungkin kita tak berapa molek ke dulu, kita nak akhir-akhir tu kita jadi baik. Itulah hasrat kita semua. Sebab apa? Kita faham bahawa bila kita sudah dalam keadaan baik, insya-Allah syurga lah tempat kita. Tak ada orang tak nak masuk syurga. Jadi orang Islam memang natural dia, memang kebiasaan dia, bila sebut orang Islam dia nak ke syurga. Tak ada orang Islam yang nak ke neraka. Walaupun ni ada kok budak-budak hok nakal-nakal black metal ni, ajaran dia kata antara ajaran black metal ni dululah 3-4 tahun lepas masa heboh isu black metal, dia kata tak perlulah masuk syurga, ramai sangat dah masuk syurga. Kalau masuk syurga semua tak ada tempat. Tak apalah aku masuk neraka. Itu ajaran, antara ajaran. Salah gitu. Kita sebagai orang Islam, flow kita guana-guana pun kita nak qahamolek, akhirnya masuk syurga. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tak nak balik kau. Kita tak nak perubahan tu balik kau. Mula-mula dengan ayah wis sekolah agama, ngapa Quran, baca taranu, tajwid mulai ada apa semua, tapi kau lama kau tu. Rasaan nak buat maksiat tu ada, dia tahan akhirnya bila ada peluang dibuat maksiat, akhirnya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ini na'udzubillah. Kesudahan yang tak molek. Macam kita semayang. Kita semayang molek Allahu Akbar, baca Fatihah molek, baca surah molek, baca rokok, i'tidal, sujud apa semua. Tapi masa tahiyat kita tak baca. Tahiyat akhir rukun. Masa tu duk main lah apa semua. Jadi kesudahan tak molek. Jadi sah tak semayang kita? Tak sah. Hak molek ni daripada takbiratul ihram tu sampai salam, kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita dan badan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah hidup kita. Kita nak kita lahir dalam keadaan yang baik. Sebab apa? Sebab Rasulullah mengatakan bahawa innallaha la yu'jabu minasyababi man laysat lahu sabwa. Allah Ta'ala respect kepada pemuda-pemuda, orang yang di awal umur ni yang tidak ada keruntuhan akhlak. Maknanya kita sebaik-baiknya permulaan yang baik. Kita dah lepas dah anak-anak kita didiklah dengan permulaan remaja yang baik. Kemudian dalam keadaan pemuda, orang muda, sampai zaman kita sekarang ni, kita semakin menambahkan amalan kita, mendekatkan diri kita dengan Allah sedekat-dekatnya agar kita mati dalam keadaan yang terbaik. Tapi awas, ada juga yang berlaku sebaliknya yang saya sebut tadi. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ada seorang daripada kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehinggalah tidak adalah jaraknya di antara syurga tu melainkan satu hasta. Mana dekat sangat dengan syurga. Orang sebut nama dia, Allah kata baiknya. Ni ahli syurga dan ni ahli syurga. Dekat sangat. Tapi kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia akan masuk neraka. Auzubillah. Itu hijrah kepada yang terbaik. Hijrah kepada yang lebih baik ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Allah Ta'ala pimpinan orang yang beriman, dia membawa orang-orang yang beriman ni daripada kegelapan kepada cahaya. Transformasi itu, hijrah daripada gelap kepada cahaya. Tapi orang-orang yang kafir, pemimpin mereka adalah taghut, syaitan, orang-orang yang berpandukan syaitan, yang akan mengeluarkan mereka daripada cahaya. Asal molek dah, dikeluarkan kepada kegelapan. Jadi proses transformasi hijrah kepada kebaikan, itulah yang kita nak. Tapi perubahan kepada kegelapan, inilah yang kita sentiasa minta, na'udzubillahi min zalim. Kita tak nak perubahan keadaan kita daripada baik kepada buruk. Oleh sebab itulah kita sentiasa sebut hijrah. Kita sentiasa berubah. Tak ada orang Islam ni duduk dalam keadaan statik ni. Aku nak level ni je, statik. Aku tak nak sangat dah. Biasalah, sedang-sedang je, sederhana je, wasatiyah. Itu kefahaman wasatiyah yang salah. Nak selamba, nak sederhana je. Sedangkan Rasulullah suruh wasari'u ila maghfiratin fastabiqul khairat, bersegera kepada keampunan, berlomba-lomba untuk kebaikan. Tak nak duduk setakat stabil, statik je, tak ada kemajuan. Jadi kita sebagai orang Islam ni, kita nak yang terbaik. Rasulullah ajar pada kita, kalau kamu minta syurga, minta yang terbaik. Mintalah Firdaus. Ya Allah, aku nak masuk syurga, minta Firdaus. Rasulullah ajar kita sebut cari yang terbaik dalam agama kita, dalam dunia kita. Minta Firdaus untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam amalan kita tidak boleh berpada dengan amalan yang ilmu yang statik, amalan yang statik. Kita kena tingkat. Kerana awas, kalau kita sentiasa berlengah-lengah, berleka-leka, kita mungkin akan turun hijrah kita kepada perkara yang semakin bawah, semakin rendah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man istawa yaumahu fahuwa maghbunun, wa fi riwayatin fabatnul aqdi khairum min dhahriha. Siapa yang satu hari itu sama je, iman dia tu sama je, mana hidup hari itu sia-sia. Jadi hari ini lebih baik daripada semalam sepatutnya, esok baik lagi, lusa baik lagi daripada esok. Tapi kalau sama je, sia-sia hidup di hari itu, 24 jam itu tak guna. Dan satu riwayat lagi mengatakan fabatnul ardi khairan min dhahriha. Kalau macam tu, baik dia mati dulu. Ikut cakap kasarnya gitu, baik mati dulu. Sebab apa? Kalau hidup kau banyak beban, kau banyak dosa. Baik mati awal. Kalau bila mati awal, dia dah ada amalan dia ketika dia mati tu. Muslimin muslimah rahimakumullah. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang saya baca itu menunjukkan bahawa penghijrahan ini, perubahan ini adalah tuntutan kepada kita. Kita orang Islam ni kena ada satu sifat yang bersegera, berlumba-lumba untuk buat perkara ni. Barulah kita jadi orang Islam yang terbaik. Barulah kita memenuhi ciri wasatiyah. Kesederhanaan yang dituntut oleh Islam tu macam tu. Kita nak yang terbaik di dunia dan di akhirat. Di dunia nak capai tahap yang terbaik, di akhirat nak capai tahap yang terbaik. Tapi nak capai tahap yang baik di dunia ni, mestilah ikut neraca-neraca undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan kepada kita. Muslimin dan muslimat sekalian,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang keluar daripada rumahnya kerana berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat keuntungan yang banyak. Ayat ni kita boleh ertikan dalam kehidupan dunia kita. Orang yang berniaga, berusaha, dia keluar rumah, dia kena berusaha di luar rumah untuk mendapat rezeki. Kalau dia berniaga, dia berusaha tapi duduk dalam rumah je. Tapi mungkin sekarang ni sistem online yang dia dah, dia dalam rumah je dapat duit dah. Tapi nature orang niaganya, dia keluar rumah, dia kena cari pelanggan, cari apa? Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Dia akan dapat keuntungan dan keluasan yang banyak. Dari sudut agamanya, dia kena berusaha. Kalau orang lelaki ni ke masjid, sebab solat orang lelaki itu adalah di masjid, yang mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak seperti orang perempuan Allah Taala bagi keringanan. Masjid orang perempuan, mihrab orang perempuan itu di rumahnya. Tapi orang lelaki disunatkan, dikehendaki dan disuruh sungguh untuk berada di masjid setiap kali solat. Yajid fil ardi muraghaman, dia akan dapat keuntungan yang banyak, pahala yang berganda. Seorang sahabat bernama Sufyan bin Umayyah, dia ni lepas pembukaan kota Mekah tu ada perang yang bernama Perang Hunain. Masa Perang Hunain tu dia belum Islam lagi. Bila buka kota Mekah, Sufyan ni duduk di Mekah lagi.